Baik, jika tadi kita dah tengok cara untuk memfakturkan ungkapan bagi pattern kuasa 2 sempurna. Kita teruskan dengan bentuk seterusnya. Okey, kita akan memfakturkan ungkapan dalam bentuk 3 sebutan. Okey. Fakturkan ungkapan berikut. So nampak tak ni? Okey, so ni ungkapan kita. X kuasa 2 tambah 6x tambah 8. Okey. Dia ada 3 sebutan. Okey. Kalau yang tadi kita bincangkan cara nak fakturkan dalam bentuk kuasa 2 sempurna. Okay, sebelum itu pula kita bincangkan pemfaktoran dalam bentuk 2 sebutan mudah macam ni. Okay, now so ni level 1, yang ni tadi level 2, kita pergi kepada level 3 iaitu memfakturkan ungkapan yang ada 3 sebutan. Okay, ingat, bila ada 3 sebutan, kita akan gunakan kaedah yang dipanggil sebagai darab silang. Okey, sebelum kita buat darab silang, pelajar kena tahu dululah sifat bagi ungkapan yang ada 3 sebutan ni. Okey. So nanti pelajar akan tengok pattern dia macam ni. Okey, contoh x kuasa 2 tambah 6x tambah 8. Okey, so sekarang ada 3 sebutan kan? Okey. Bentuk umum atau bentuk am dia adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, cuba cek pattern dia. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, apa maksud ABC tu? Okey, ABC tu maksudnya adalah pemalar atau nilai bagi setiap sebutan. Okey. So sekarang ni tengok untuk pattern ni pelajar akan ada 3 sebutan yang berbeza. The first adalah yang ada x kuasa 2. Ada tak? Ada. Okay. The second is pelajar akan ada sebutan yang hanya ada x kuasa 1 sahaja. So ada tak? Ada. Yang ketiga, pelajar akan ada sebutan yang tak ada perkali x. Dia ada nombor je. So ada tak? Ada. So x kuasa 2 ada? Ada. Yang ada x sahaja ada? Ada. Yang tak ada x pun ada. Okay. So ni maksudnya pattern ungkapan 3 sebutan. Okey. Yang first, yang kedua adalah ABC ni nilai apa? Okey, ABC ni adalah nilai pemalar bagi setiap sebutan. Okey, sekarang kita lihat yang pertama, x kuasa 2 ni sebenarnya maksudnya adalah 1x kuasa 2. So A ni adalah nilai, B ni adalah nilai juga, C pun adalah nilai. Okey, so bagi ungkapan x kuasa 2 tambah 6x tambah 8, nilai A dia berapa? Nilai A dia 1. Okey. So B. B adalah nilai bagi sebutan yang hanya ada x sahaja. So ni lah. So berapa nilai B? 6. Dan nilai C pula adalah, berapa nilai C kita? C kita 8. Okey. So untuk pemfakturan pattern 3 sebutan ni, lepas ni pelajar tengok je, dia ada tak pattern macam ni? Dia ada tak pattern ax kuasa 2 tambah bx tambah c? Ada tak bentuk yang ada macam ni lah, yang ada x kuasa 2, yang ada sebutan x dan yang hanya ada nombor je. So ni pattern kan? Okey, yang ni check balik. Ada tak x kuasa 2? Ada. Yang ada x ada, yang ada nombor je ada. Yang ni M samalah, boleh jadi M, boleh jadi X. So yang kat sini dia punya algebra yang digunakan adalah huruf M. So M kuasa 2 ada, yang hanya ada M sahaja, kuasa 1 ada, yang hanya ada nombor sahaja ada. So ni pattern 3 sebutan kita panggil. Dan bila nak fakturkan 3 sebutan ni, kita akan gunakan kaedah darab silang. So ingat je, bila guna kaedah darab silang, kita akan buat rumah dulu. Begini. Ting ting. Baik, mari kita teruskan. So ungkapan kita diberi adalah x kuasa 2 tambah 6x tambah 8. Sekarang step pertama yang pelajar kena buat adalah, sekarang ni tengok ada 3 sebutan, betul? Sebutan 1, sebutan 2, sebutan 3. Kita kaca dulu sebutan 1. Bagi sebutan 1 adalah x kuasa 2. So x kuasa 2 adalah hasil darab bagi x dan x.
Okey, bagi sebutan ketiga pula 8. Okey. Apa dapat 8? Yes, 1 darab 8. Lagi 2 darab 4. Okey, rasanya tu sajalah. Okey. Sekarang ni kenapa saya kata kena kacau sebutan 1 dan 3 dulu? Sebab sebutan 1 dan sebutan 3 ni yang akan tentukan sebutan kedua. Okey. Daripada mana? Daripada sebutan ketiga ni yang paling penting. Okey, now cuba cek balik. 1 darab 8, 8. 2 darab 4, 8. Okey, tapi sekarang ni disebabkan kita nak tentukan sebutan kedua. Okey, untuk itu kita kena buat begini. Okey. Ni darab tadi untuk tentukan sebutan ketiga. Okey, untuk tentukan sebutan kedua adalah okey. Okey, ni 1 dengan 8 kan? So 1 tambah 8 dapat berapa? Dapat 9. Ni 2 dengan 4 tadi kan? 2 darab 4, 8. So kalau 2 tambah 4 dapat berapa? 2 tambah 4 dapat 6. Okey, tengok sebutan kedua. Sebutan kedua kita 6 ke 9? So 6. So bila 6 nak ambil yang 2, 4 ke nak ambil 1, 8? Yes, so kita akan ambil 2 dengan 4 lah. Okey, begitu cara untuk tentukan sebutan kedua nanti. So sekarang ni bagi X kuasa 2 kita akan ambil X dengan X. Bagi 8 kita akan ambilkan 2 dengan 4. Okey, now nak buat kaedah darab silang ni. Okey, so bila nak buat darab silang, ingat first kita kena buat rumah dulu. Okey. So rumah dia lebih besar belah kiri lah. Okey. Now, okey. Belah sini, okey, kita akan isikan bagi sebutan 1. Belah sini bagi sebutan ketiga. Okay, ni sebutan 1. Yang ni sebutan ketiga. Okey. So bagi sebutan 1 tadi kita dah tentukan bagi X kuasa 2 adalah datang daripada X darab X. Okey, bagi sebutan ketiga tadi kita dah tentukan kan sama ada 1 darab 8 atau 2 darab 4. Dan ingat sebutan ketiga ni akan tentukan sebutan kedua. Okey, dengan cara tambah 1 dengan 8. 1 tambah 8 9. 2 tambah 4 6. So siapa yang dapat 6? Yang kedua ni lah, 2 darab 4. So kita ambil 2 4. So kat mana darab silang ni? Okey, so first buat macam ni dulu, isikan. Okey, seterusnya baru kita pergi kepada kaedah darab silang. Okey, darab silang. Okey. Sebelum tu 2 tambah 4 6 betul. Okey, so kita pun dah letaklah 2 4. Okey, 2 ni positif ke negatif? Positif. 4 ni positif ke negatif? Positif. Kenapa nak kena letak simbol? Kejap lagi saya tunjukkan. Okey, dah ready semua untuk darab silang. Jeng jeng jeng. Kita buat darab silang. Okey, so darab silang dengan caranya adalah okey. Yang ini darab yang ini. So X darab 4 dapat 4X. Okey, yang ini darab yang ini. X darab 2 dapat 2X. Okey, so, kan tadi kan saya dah cakap buat rumah ni. Okey, so ni rumah kiri besar sikit, rumah kanan dia kecil sikit. So rumah kanan ni, rumah kecil ni lah yang akan tentukan sebutan kedua. Dengan cara okey, X darab 4 4X, X darab 2 2X. Okey, dekat rumah kanan ni kita kena buat penambahan. So 2X tambah 4X dapat berapa? 2 tambah 4 dapat 6. Okey, so cek balik 6X. Sebutan kedua kita tadi adalah 6X. So maknanya betul lah. Okey, dan yang ni pun kita cek balik. Okey, cara nak ceknya adalah kita buat darab ke bawah. Okey, darab silang ni je kan? Okey, yang ni untuk cek jawapan je. Okey. X darab X dapat berapa? Darab X darab X dapat X kuasa 2. 2 darab 4 positif 2 darab positif 4 dapat 8. So X kuasa 2 sama tak dengan sebutan 1? Sama. 8 sama tak dengan sebutan ketiga? Sama. So betul lah kaedah kita ni. Okay. Next, kat mana kurungan dia pula tu? Okay. Kurungannya di sini. Jeng jeng jeng. 1 2. Kita keluarkanlah yang ada yang dekat rumah kiri ni. So yang dekat rumah kiri kita ada X tambah 2 X tambah 4.
So inilah hasil pemfaktoran bagi ungkapan x kuasa 2 tambah 6x tambah 8. So inilah jawapan dia. Okay, kita teruskan dengan tadi contoh. Okay, now kita tengok pada ni contoh mana saya ambil ni. Okay, tak apalah, saya dah kongsikan. Okay, now kita tengok contoh A pula. Okay, contoh A adalah kita nak faktorkan bagi ungkapan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. First step, pelajar tengok dulu, dia pattern 3 sebutan ke, pattern kuasa 2 sempurna ke, atau pattern 2 sebutan biasa. So kat sini dia adalah pattern 3 sebutan. Okay, bila pada pattern 3 sebutan, check balik, dia ada tak bentuk ni? Rupa dia ada rupa macam ni tak? AX kuasa 2, ada tak X kuasa 2 ada? Tambah BX, okey, ada X tambah C yang ada nilai saja. Okey, oh betul. Ni maksudnya kita akan faktorkan ungkapan yang ada 3 sebutan. Okey. Dan sekarang ni, okey, kita tentukan sekejap. Okey. Ingat bentuk 3 sebutan adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, tadi saya dah terangkan. Oh, sini pun dah ada. Okey, tak apa, saya terangkan juga. Okey. Okay, bila kata bentuk 3 sebutan, dia mesti wujud rupa dia macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, so ada tak sebutan yang ada X kuasa 2? Ada. Ada tak sebutan yang ada X? Ada. Ada tak sebutan yang ada nombor sahaja? Ada. Okay, so ada 3 sebutan. Okay, so ni sebutan 1, sebutan 2, sebutan 3. Okey. Bagi setiap sebutan, okey, tengok nilai-nilainya berapa. Okey. So dekat sini A, B dan C ni merupakan nilai. Okey. So A nilai kita 1. B nilai kita, tengok betul. Kalau sifat am dia adalah positif B. So dekat sini negatif 6. So maksudnya B ni nilai dia adalah negatif 6. Okay, hati-hati dengan simbol. Okay, C pula nilainya adalah C nilainya adalah 9. Okay, so berapa nilai A? 1. Nilai B negatif 6. Nilai C 9. Okay, now kita nak buat pemfaktoran. Okay, ambil balik ungkapan kita. X kuasa 2 tolak 6x tambah 9. So ada berapa sebutan? Yes, ada 3 sebutan. Okay, so ni sebutan 1, sebutan 2, sebutan 3. Okay, sebutan 1 datang, okay, X kuasa 2 datang dari X darab X. Okay, okay, 9 datang dari, okay, 1 darab 9 boleh. Lagi 3 darab 3 pun boleh. Okay, so sekarang ni ada 2 pilihan. Pelajar nak pakai yang mana? 1 darab 9 ke 3 darab 3? So ingat tadi saya dah cakap sebutan ketiga ni lah yang akan tentukan sebutan kedua. Dengan cara macam mana? Kita buat penambahan. Okay, antara 1 dengan 9. Okay, 1 dengan 9. Okay, tambah. Antara 3 dengan 3. Okay, tambah tambah. Okay, cuba kita cek sekejap. 1 tambah 9 sama dengan 10. 3 tambah 3 sama dengan 6. Okay, now tengok nilai B kita. Nilai B kita negatif 6. Tapi sekarang ni kita ada 10 dengan 6. Okay, antara 10 dengan 6, yang mana yang menghampiri bentuk negatif 6? So 3 tambah 3 kan. So ni potong lah, tak payah tengok. Okay, now kita ada pilihan 3 tambah 3 sama dengan 6. Okay, 3 tambah 3 sama dengan 6. Tapi nilai B kita ni nampaknya negatif lah. Nilai B kita negatif 6. So tolong fikirkan macam mana nak jadikan 3 tambah 3 sama dengan 6 kepada 3 tambah 3 sama dengan negatif 6. Yes, kita tambahlah negatif. So negatif 3 tambah negatif 3. Dapatlah negatif 6. Dapatlah nilai B. So kita nak ambil ni, tapi dalam bentuk negatif 3 darab negatif 3. Bentuk ni kita ambil bentuk negatif-negatif untuk dapatkan, untuk memenuhi sifat bagi nilai B ni. Okay, now kita buat kaedah rumah. Okay, rumah ingat rumah belah kiri dia besar sikit.
Okay, so sekarang kita nak isi. Okay, bagi sebutan pertama, X kuasa 2 adalah hasil daripada X darab X. Okay. Bagi sebutan ketiga adalah 9. So 9 datang daripada 3 darab 3. Okay, tapi tadi kita dah tentukan kan, nak dapatkan negatif 6 mestilah datang daripada negatif 3, negatif 3. So letak terus negatif. Okay. So seterusnya barulah kita buat kaedah darab silang. Okay. Ini darab ini, X darab negatif 3 dapat negatif 3X. Yang ini darab yang ini. Okay. So X darab negatif 3 pun dapat negatif 3X. Okay. So rumah kanan dah diisi. Rumah kanan ni yang akan tentukan kedudukan bagi sebutan kedua. Caranya adalah negatif 3X tambah, okay, tambah negatif 3X. Negatif 3 tambah negatif 3 kan negatif 6. Okay. Negatif 6X. Okay. So sama tak sebutan kedua negatif 6X? Check. Okay. So bila sini dah betul, confirm sini betul. Caranya adalah kita check jawapan je. Okay. X darab X dapat X kuasa 2. Sama tak dengan sebutan pertama? Dapat. Okay. Yang ni pun sama. Buat darab. Wah, negatif 3 darab negatif 3. Ne darab ne. Ne. Oh, positif. 3 darab 3, 9. So dapat positif 9. Sama tak dengan sebutan ketiga yang kat sini? Sama. So check. Okay. So kat mana kurungan dia? Inilah kurungan dia. X tolak 3, 1. X tolak 3, 2. So jawapan kita untuk contoh ni adalah X tolak 3. X tolak 3. So inilah jawapan bila kita fakturkan ungkapan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Baik, mari lihat contoh yang kedua. M kuasa 2 tolak 2 M tolak 8. Okay, jangan terkeliru. Kita sedang menyelesaikan melakukan soalan algebra. Okay, bila algebra sahaja, dia tak kisahlah nak pakai huruf apa. Pakai huruf X boleh, huruf M boleh, huruf K boleh, huruf Z boleh. So untuk soalan ni dia pakai algebra huruf M. So first kali, okay, saya dah cakap tadi, analyze the pattern. Okay, ada tak bentuk begini? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, dalam soalan ni X kuasa 2 dia adalah M kuasa 2 lah. Okay, dia tak pakai huruf X tapi dia pakai huruf M. Okay, so ada tak pattern yang ada kuasa 2? Ada. Pattern yang hanya ada M sahaja? Ada. Pattern yang hanya ada nombor sahaja? Ada. Okay, so kita ada 3 sebutan 1, 2, 3. Okay, bagi 3 sebutan ni, okay, pelajar kena tahu nilai A, nilai B, nilai C. So kat sini A nilai dia berapa? 1. B nilai dia negatif 2. C nilai dia negatif 8. Okay, so pattern 3 sebutan ni dah ada. So now ingat, nak selesaikan, nak fakturkan ungkapan yang ada 3 sebutan, guna kaedah ar-rumah. Okay, so ini soalan kita. M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Okay, so kacau sebutan 1 dengan 3 dulu. Okay, M kuasa 2 datang dari M darab M lah. M darab M dapat M kuasa 2. Okay, sebutan yang ni pula adalah, okay, sekarang tengok dia dah bagi negatif kan. Okay, ambil terus negatif sekali. Okay, tolong fikirkan untuk negatif 8. So kita ada 1 darab negatif, alamak, 1 darab negatif 8. Okay, ada lagi tak? 2 darab 4 boleh juga kan? 2 darab 4, 2 darab negatif 4. Okay, so 1 darab negatif 8, negatif 8. 2 darab negatif 4 pun negatif 8. Okay, so kita ada 2 pilihan lah. Okay, tapi kena ingat, sebutan ketiga ni akan tentukan sebutan kedua atau nilai nilai B ni. Okay, caranya adalah, okay, kita ambil yang ni tambahan. Okay, kalau pilihan pertama kita ada 1 dengan negatif 8. So 1 tambah negatif 8 sama dengan negatif 7. Wih, jauh ni. Okay, seterusnya 2 tambah negatif 4.
2 tambah negatif 4 bersamaan 2 tolak 4. 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. Tada. So korang nak buat pilihan 1 ke nak buat pilihan 2? Of course lah buat pilihan 2. So yang ni tak payah tengok lah. Okay, bermaksud kita akan ambil 2 dan negatif 4. Okay, so negatif 8 ni kita akan ambil 2 negatif 4. Okay, so nak buat darab silang. Okay, so sebelum buat darab silang, kita guna buat rumah dulu. Tada, ni rumah kita. Okay, ingat. Rumah kanan dia besar sikit sebab nak isi sebutan 1 dan sebutan 3. Okay, rumah kiri dia besar sikit. Okay, rumah kanan ni dia kecil sikit sebab dia nak isi sebutan yang kedua sahaja. Okay, ingat ni sebutan pertama. Nak isi sebutan kedua. Nak isi sebutan ketiga. Okay, yang sini nak isi sebutan kedua. Okay, sebutan pertama kita adalah M kuasa 2. Datang daripada M darab M. Sebutan ketiga kita negatif 8. Negatif 8 kita dah tentukan tadi. Kita nak ambil 2 dengan negatif 4. Okay, 2 ni positif ke negatif? Positif, letak terus simbol dia. Okay, now kita buat darab silang. Darab silang M darab negatif 4 dapat negatif 4M. M darab positif 2 dapat 2M. Okay, tentukan sebutan kedua. 2M tambah negatif 4M. 2M tambah negatif 4M bersamaan 2M tolak 4M. 2 tolak 4 berapa? 2 tolak 4 negatif 2. Negatif 2M. So check sebutan kedua sama tak dengan sebutan ungkapan yang asal ni. Soalan asal. So negatif 2M sama kan? Yes. Check. Okay, check balik yang dekat rumah kiri ni. M darab M dapat M kuasa 2. 2 darab negatif 4 dapat negatif 8. Yes, ni sama. Dan yang ini pun sama. Okay, so kat mana perfaktoran kita? 1, 2. So keluarkan, kita akan dapat M tambah 2 M tolak 4. So inilah jawapan bila kita faktorkan ungkapan yang ini. Okay, so contoh telah pun dikongsikan. So tolong fahamkan dan nanti buat soalan lah untuk menguji kefahaman pelajar.